mengapa sejarah dan akhir zaman ini sangat berkait rapat dengan akhir zaman. Sejarah dan akhir zaman suatu benda yang sangat-sangat berkait rapat, dan yang paling penting, akhir zaman ini adalah satu fasa yang mana bermulanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda kiamat yang paling jelas, yang mana pada akhir zaman ini kita sudah memasuki satu fasa, iaitu fasa yang keempat daripada 5 fasa, iaitu fasa fitnah-fitnah dan tipu daya yang sangat dahsyat yang telah dilakukan oleh sekutu-sekutu Dajjal, Iblis dan diketuai oleh Dajjal itu sendiri. Saya tak nak berbicara berkenaan dengan pelbagai konspirasi, pelbagai itu dan ini tentang Dajjal, tentang Iblis, tentang Freemason dan sebagainya, sebab hal itu ramai dah yang bicarakan sehingga kan tenggelam, larut dalam teori konspirasi tersebut. Boleh nak tahu teori konspirasi itu, cumanya jika kita terlalu tenggelam sehingga kita tidak mampu untuk naik semula ke dasar, akhirnya kita akan lemas dan kita akan tertipu dalam teori-teori tersebut. Ianya tidak kisah sebagai teori, tetapi alangkah baiknya kita mencari sisi-sisi kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, pemimpin agung akhir zaman, yang mana dinantikan oleh seluruh umat manusia, tak kira dia Islam, tak kira dia bukan Islam, kerana pemimpin ini akan membawa sebuah kerahmatan, sebuah keberkatan di seluruh dunia ini apabila beliau memimpin nanti. Persoalannya, Imam Mahdi ini, adakah gelaran itu memang betul Mahdi Muhammad bin Abdullah ataupun macam mana? Menurut beberapa ulama mengatakan bahawa Imam Mahdi itu adalah gelaran, bukan nama, gelaran ataupun title ataupun istilah kita sebut sebagai pangkat ataupun jawatan Imam Mahdi. Dan yang keduanya, Muhammad bin Abdullah itu ada yang mengatakan nama tersebut adalah nama bagi roh, dan kita ini sebenarnya terdapat 2 nama. Ini adalah satu perbahasan yang agak dalam sebenarnya. Nama yang kita ada sekarang adalah nama jasad, dan nama bagi roh kita itu bagaimana kita nak tahu? Itu ada beberapa siri pengajian yang perlu tuan-tuan dan perempuan sendiri mendalami. Sebab itulah pentingnya kita mengaji agama ini untuk mengenali diri kita lebih dalam lagi. InsyaAllah kita akan tahu rahsia-rahsia yang sebenarnya sangat dekat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Berbalik kepada Imam Mahdi tadi, Imam Mahdi ini berketurunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ramai yang membuat satu tanggapan bahawa Imam Mahdi ini adalah daripada keturunan Melayu. Persoalannya, macam mana orang Melayu jadi Imam Mahdi? Kerana di Nusantara itu sendiri, tuan-tuan dan perempuan pun sudah maklum, ramainya keturunan Ahlul Bait, dan keturunan ini sangat-sangat banyak dan telah beranak pinak hingga kan telah mewujudkan satu empire yang sangat hebat. Empire yang kita sedia maklum adalah Kesultanan Melayu Melaka, dan ada beberapa lagi kesultanan-kesultanan Melayu yang sangat hebat, dan kesultanan-kesultanan ini merupakan wakil-wakil kerajaan Osmaniyah ataupun Daulah Khilafah Osmaniyah dan Daulah Khilafah yang terdahulu. Dan kerajaan Melayu bukan wujud baru je, tapi dah lama wujud. Jadi apa pentingnya kita tahu Imam Mahdi ini? Kita kena tahu kerana sekarang ini ramai yang mengaku Imam Mahdi tetapi tidak menepati ciri-ciri, kriteria dan sebagainya. Hatta hadis-hadis akhir zaman pada hari ini ramai yang tafsirkan hadis tersebut secara zahir, sedangkan ada hadis-hadis yang perlu ditafsirkan secara tersirat, makna-maknanya perlu difahami secara hikmah. Dan kita kena faham Rasulullah SAW adalah seorang panglima perang. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin menzahirkan Imam Mahdi itu, dan bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mahu menzahirkan pemimpin akhir zaman itu di Kaabah, sedangkan di sekeliling Mekah sekarang telah dikelilingi oleh sekutu-sekutu Dajjal. Kita tengok logo polis Arab Saudi, ada logo Dajjal, mata satu dan sebagainya, dan banyak lagi tanda-tanda yang mana di Madinah, di Raudhah Nabi, di makam Nabi dibuang seni-seni ukiran yang merupakan sejarah peninggalan. Mengapa dibuang? Kenapa mereka nak cabut kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Ini yang patut kita fikirkan. Dan berbalik kepada pembaitan Imam Mahdi itu sendiri di Kaabah nanti, ada yang membuat teori cermin. Maksudnya Kaabah itu kita tengok pada Hajar Aswad, Hajar Aswad itu mengarah ke mana, menghala ke mana. Ini adalah satu task ataupun tugasan untuk tuan-tuan dan perempuan, tengok menghala
berhala ke arah mana, dan kebanyakan negara-negara tersebut telah dimusnahkan dan hanya tinggal beberapa negara sahaja lagi yang tidak dimusnahkan, dikucar-kacirkan.